Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Untuk bahagian yang pertama ialah abstrak. Kajian ini membincangkan isu mengenai ideologi moden dan juga pasca moden serta kesannya kepada gaya hidup remaja. Jadi pada pelbagai aspek, contohnya aspek sosial, pemakaian dan juga pertuturan. Adakah ianya memberi kesan yang positif ataupun negatif kepada gaya hidup mereka? Dan yang kedua ialah objektif kajian. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap ideologi moden dan juga pasca moden. Apakah definisi sebenar yang dimaksudkan dengan ideologi moden dan juga pasca moden? Dan apakah konsep menurut pandangan tokoh-tokoh dari segi agama dan juga sains? Dan yang kedua adalah untuk membincangkan faktor perkembangan ideologi moden dan juga pasca moden. Apakah asbab yang memberi kesan kepada perkembangan ideologi moden dan juga pasca moden, iaitu pada awalnya terbahagi kepada tiga, pada zaman Renaissance, tahap kedua dan juga tahap ketiga. Dan yang seterusnya adalah untuk menganalisa kesan dan juga langkah bagi mengatasi ideologi moden dan juga pasca moden. Apakah kesannya kepada gaya hidup remaja? Adakah ianya memberi kesan yang positif dan juga adakah ianya memberi kesan yang sebaliknya? Dan sekiranya ianya memberi kesan yang sebaliknya, apakah langkah yang sesuai untuk diambil bagi mengatasi perkara-perkara yang negatif daripada menyebabkan remaja kini terus hidup dalam keadaan sosial yang runtuh dan juga pertuturan dan juga percakapan mereka yang semakin buruk. Dan seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ganas. Saya akan membentangkan pengenalan untuk ideologi moden dan pasca moden adalah lanjutan daripada pertentangan daripada golongan ilmuwan dan golongan teologi Kristian pada era Renaissance. Golongan ini telah melahirkan falsafah moden iaitu humanism. Humanism adalah kefahaman manusia yang boleh berusaha sendiri dan tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Golongan ini lebih mengutarakan sains dan untuk menggantikan agama dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah definisi konsep. Definisi konsep terbagi kepada dua, iaitu modernism dan pasca modernism. Modernism adalah westernisasi, iaitu aliran yang berdasarkan kebudayaan dan pemikiran barat moden yang mengikuti daripada pengalaman sejarah mereka pada 4 abad terakhir. Pasca modernism pula ataupun postmodernism, iaitu satu perspektif lain yang berlawanan dengan perspektif modernism. Kerana perspektif modernism lebih mendominasi kepada pemikiran, walhal pasca modernism lebih kepada sains, teknologi dan industri. Seterusnya saya akan serahkan kepada Pak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fafrinoh bin Zafendi akan meneruskan pembentangan kumpulan kami mengenai isu yang berkait dengan ideologi moden ini. Isu yang sering dikaitkan dengan ideologi moden ini adalah golongan ideologi moden ini ingin memansuhkan pendidikan Islam di negara kita. Hal yang demikian kerana mereka ingin menerapkan ideologi mereka kepada kanak-kanak sejak kecil lagi, supaya kanak-kanak ini terikut dengan cara mereka. Seterusnya, paparan media yang bebas mempromosikan ideologi moden
yang tidak ditapis oleh pihak berkuasa. Seperti contoh, filem yang berkaitan dengan golongan LGBT. Selain itu, cara pengayaan remaja pada hari ini terikut-ikut dengan trend dan cara barat tanpa memikirkan aurat mereka. Saya serahkan kepada Bundang Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuriman bin Nazli dan saya akan meneruskan pembentangan kami bulan 4 bahagian punca. Antara punca-punca yang boleh menjadikan ideologi moden dan juga pasca moden disebabkan daripada gerakan-gerakan hak asasi manusia yang membela golongan minoriti dan juga deviant. Pastikan saya kurang pasti sama ada anda semua mengetahui apakah maksud deviant. Adakah anda tahu? Tidak. Okey. Deviant bermaksud adalah kumpulan orang yang mempunyai personalities yang menyimpang daripada orang yang normal. Sebagai contoh, untuk memudahkan, antaranya adalah orang yang melakukan sumbang mahram. Orang-orang ini dia melakukan perkara yang tak sepatutnya dan di luar batasan manusia. Seterusnya adalah dalam beberapa tahun ini gerakan-gerakan ini mula bergerak agresif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti diorang untuk menyebarkan dakwah-dakwah diorang dalam memastikan golongan-golongan minoriti dan juga deviant ini terbela dan mula menunjukkan diorang punya identiti di khalayak ramai tanpa rasa malu dan segan. Diorang apakah akibat, apakah yang akan berlaku apabila diorang ni mula menunjukkan identiti diorang? Diorang akan efek kepada anak-anak muda, dan anak-anak muda ni lebih mudah untuk mencuba perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara baru, so diorang akan nampak benda ini sebagai benda yang boleh sebab tiada orang yang ingin menghalangnya. Dan benda-benda kegiatan ini juga dibela dengan beberapa orang yang gerakan hak asasi. Seterusnya, puncanya adalah pendekatan sains moden yang dianggap serasi bagi mendominasi tuntutan konsep dan kemajuan moden. Hal ini kerana Barat diorang cuba membawa ideologi-ideologi daripada Barat, iaitu mereka tidak akan menerima segala apa-apa yang berunsurkan perkara-perkara gaib, iaitu seperti apa yang dikatakan oleh James Orr dalam karya Muhammad Sani yang diterbitkan pada tahun 2000, yang menyatakan bahawa kebanyakan manusia moden ini tidak menerima dan tidak menerima perutusan Tuhan mahupun utusan Tuhan yang dianggap sebagai gaib tanpa melihat dengan mata kasar mereka. So maka diorang takkan percaya segala benda yang telah dikatakan oleh sama ada ustaz ataupun padri ataupun golongan yang beragama. Saya akan serahkan kepada Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah binti Ismail akan menerangkan kesan yang pertama, melahirkan remaja yang tidak bermoral. Seperti yang kita tahu, pada masa kini remaja terlalu obses dengan gadget, atau lebih spesifik lagi terlalu obses dengan media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain lagi. Melalui media sosial tersebut, mereka lebih mudah terdedah dengan pengaruh Barat, terutamanya dalam filem ataupun drama. Filem Barat yang kita tahu banyak berunsurkan keganasan, unsur luca. Jadi banyak berlakunya jenayah di kalangan remaja, dalam jenayah pembunuhan, vandalism dan bullying. Yang kedua, pegangan agama remaja Islam menjadi lemah. Seperti kita tahu, pengaruh Barat banyak
seperti yang kita tahu, pada masa ini terlalu banyak fashion yang mengikut barat. Jadi dari segi pemakaian dan fashion barat selalu tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam Islam. Kebanyakan remaja mengikut fashion barat kerana ingin mengikut pergerakan masa atau disebut trend. Dan yang ketiga, remaja mempunyai gaya hidup yang bebas. Zaman remaja merupakan zaman untuk mencari kebebasan dan banyak pergaulan bebas di kalangan remaja, dan mereka menganggap bahawa pergaulan bebas ini adalah perkara biasa, dan banyak yang menyebut ayat seperti kubur masing-masing ataupun dosa masing-masing tanggung, dan ramai yang mengendahkan perkara ini. Dan banyak isu pembuangan bayi yang berlaku di kalangan remaja. Hal ini berlaku kerana pergaulan bebas yang tidak terkawal yang berleluasa di negara kita. Seterusnya saya diserahkan kepada Hafiz. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan soal sedikit mengenai cara mengatasi ideologi moden dan pasca moden ini. Media massa memainkan peranan paling besar dalam mengatasi masalah ini dengan 44%. Ibu bapa juga memainkan peranan paling penting juga dengan kadar soal selidik sebanyak 32%. Manakala dakwah, sesi dakwah perlu diterapkan kepada golongan remaja dengan kadar soal selidik 16%. Kepada yang lain-lain adalah 8%. Kesimpulan daripada kajian ini adalah kita perlu membuaskan lagi seksi dakwah kepada golongan remaja. Selain itu, didikan ibu bapa juga perlu sejak kecil lagi kepada anak-anak. Seterusnya, pihak media perlu menyekat atau mengharamkan aktiviti-aktiviti atau segala yang merosakkan akidah golongan remaja. Sekian, terima kasih.